kita beralih kepada Unpack. DSKP yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah DSKP bagi murid tahun 4 dalam aspek tata bahasa. Standard kandungannya ialah memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks, dan standard pembelajarannya menekankan kepada kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Oleh hal yang demikian, SKP ini telah diambil oleh kumpulan kami kerana ia mempunyai berkaitan kukuh kepada masalah utama yang telah dibincangkan sebelum ini. Punca-punca masalah terdapat 3 punca utamanya. Pertama sekali, punca kepada permasalahan dapat dilihat apabila pengajaran kata majmuk mantap serta kata majmuk kurang diberi pendedahan kepada murid-murid. Oleh hal yang demikian, murid sering keliru berkenaan ejaan kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Perkara ini menjurus kepada kekeliruan yang berlaku dalam kalangan murid-murid berkenaan topik kata majmuk secara amnya. Akibatnya, berlaku kesalahan yang dilakukan oleh murid sewaktu dalam ujian atau peperiksaan. Selain itu, murid-murid juga mengalami kesukaran untuk mengingati 15 kata majmuk mantap yang sedia ada. Oleh hal yang demikian, mereka sering keliru mengenai ejaan kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Masalah yang terakhir ialah dengan mengingati 15 kata majmuk mantap bukanlah perkara yang mudah kepada murid-murid. Tambahan pula, kebanyakan guru hanya menjelaskan topik kata majmuk tanpa mempunyai bahan pembelajaran yang menarik minat murid. Oleh hal yang demikian, murid-murid tidak terdorong untuk mengingati keseluruhan 15 kata majmuk mantap. Okey, seterusnya kita beralih kepada Suggest. Suggest terdapat 2 bahagian iaitu Choices dan Most. Okey, kita beralih kepada Choices yang pertama sekali. Ianya terdapat kategori Easy, Radical, Interesting, Serve, Others dan Sketch. Okey, yang pertama sekali adalah kategori. Kategori berdasarkan objektif utama inovasi yang telah dikenal pasti, kami telah membuat brainstorming tentang cara penyelesaian yang dicadangkan untuk menangani masalah pengguna bahasa Melayu dalam kata majmuk. Oleh itu, bentuk penyelesaian inovasi kami adalah disesuaikan dengan masalah tersebut, iaitu masalah kata majmuk. Bentuk inovasi ianya berupa alat maujud. Bahan dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh murid. Seterusnya, inovasi ianya inovasi digital. Ianya merupakan bahan TMK, program dicipta melalui aplikasi. Seterusnya, ianya merupakan aplikasi telefon pintar. Waktu PDPR ini, murid mudah dapat mengakses dengan hanya menggunakan telefon mereka. Seterusnya, beralih kepada easy iaitu mudah. Inovasi yang kami hasilkan ini merupakan inovasi digital yang mudah dan mesra pengguna kerana ianya mudah diakses melalui telefon pintar mereka. Seterusnya ialah radical. Radical, inovasi ini sebenarnya sudah dihasilkan, namun berlakunya proses penambahbaikan dengan elemen-elemen menarik seperti nota ringkas, soalan pemahaman, permainan dalam satu aplikasi di mana ianya boleh dikatakan belum pernah dihasilkan oleh orang lain dalam bidang pendidikan. Seterusnya, interesting iaitu menarik. Ciri inovasi ini dapat menarik minat pengguna, terutamanya pelajar, kerana mudah diakses, kandungannya yang menarik seperti permainan ringkas dan seterusnya akan membantu mereka untuk memahami ilmu tata bahasa dalam menentukan perbezaan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Seterusnya iaitu safe, iaitu selamat, sudah pasti. Produk inovasi ini tidak akan memudaratkan pengguna kerana ianya hanya sebuah aplikasi digital dan tidak juga memudaratkan telefon pintar mereka. Seterusnya, bahagian others iaitu lain-lain ciri. Inovasi yang kami ingin hasilkan ini juga dapat menjimatkan kos kerana hanya digunakan untuk membeli data untuk membuat turun aplikasi ini. Jadi hanyalah percuma. Seterusnya ialah most. Most iaitu money, outcomes, source dan times. Money iaitu perbelanjaan yang diminimumkan. Inovasi yang kami hasilkan ini dijangkakan menggunakan kos yang amat rendah. Hal ini demikian kerana wang hanya dikeluarkan untuk membeli data bagi memudahkan membuat turun aplikasi ini. Seterusnya, outcomes iaitu hasil yang diperolehi. Inovasi yang ini dijangkakan dapat meningkatkan kefahaman murid dalam membezakan kata majmuk biasa dan kata majmuk mantap. Hal ini demikian kerana inovasi yang ingin dihasilkan adalah dilengkapi dengan nota, permainan uji minda,
mnemonik, kata majmuk matab dan video. Jadi, dari segi penjimatan, iaitu bahagian sos, penjimatan sumber tenaga, inovasi ini dapat menjimatkan tenaga kerja yang digunakan kerana ianya berbentuk digital. Jadi, murid tidak memerlukan guru untuk mempelajari kata majmuk kerana inovasi yang ingin dihasilkan mudah dilengkapi dengan nota, mnemonik, soalan dan video yang dapat membantu murid memahami kata majmuk matab dan kata majmuk biasa. Times, iaitu penjimatan dari aspek masa, sudah pasti inovasi ini dijangkakan dapat menjimatkan masa murid untuk memahami kata majmuk mantap dan biasa kerana murid tidak perlu mencari sendiri bahan kata majmuk mantap dan kata majmuk biasa. Bukan itu sahaja, murid juga tidak perlu menunggu guru untuk mengajar topik ini berulang kali kerana murid sendiri dapat mengakses bahan kata majmuk mantap dan biasa daripada inovasi ini pada bila-bila masa sahaja. Fasa action. Fasa ini mengandungi 5 perkara. Yang pertama adalah material. Jadi, memandangkan inovasi ini adalah berbentuk digital, maka kumpulan kami menggunakan pelbagai aplikasi laman web untuk menghasilkannya. Yang pertama, kami telah menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membina slide. Yang kedua, kami telah menggunakan website 2APK Builder Pro yang digunakan dalam penghasilan apps. Yang terakhir ialah iSourcePrint yang turut digunakan bagi mentransformasikan slide kepada sebuah aplikasi telefon pintar. Fasa ketiga dalam action ialah feedback. Kami telah mendapatkan maklum balas melalui Google Form tentang kit majmuk yang dihasilkan menggunakan kaedah PMI iaitu plus, minus dan improvement. Google Form tersebut akan diisi oleh responden setelah mereka sendiri menggunakan aplikasi kit majmuk. Jadi, antara maklum balas yang kami perolehi dari segi kekuatan kit majmuk ialah kit majmuk sangat menarik dan interaktif. Murid cepat faham menggunakan kit majmuk dan murid juga mudah untuk mengingati tajuk kata majmuk. Bagi maklum balas berkaitan kekurangan kit majmuk pula ialah grafik yang kurang memberangsangkan, kekurangan nota, tidak cukup permainan dan banyak sangat soalan. Justru, cadangan penambahbaikan yang telah kami terima ialah seperti menambahkan grafik, menambahkan nota, menambahkan soalan dan membuat nota menjadi lebih menarik untuk dibaca. Jadi maksudnya kalau budak tengok tu budak suka dan budak mudah faham sebab dia ada gambar, dia ada gambar kartun, dia menarik lah. Menarik, okey. Jadi budak merasa minat lah, dia akan minat. Cikgu rasa ni berkesan tak? Nak ajar? Rasa berkesan lah. Okey. Berkesan.